Terima kasih pengurusi. Saya buka sesi soal jawab dan tuan-tuan boleh tanya terus. Pengurusi, tak apa, saya terus jadi pengurusi. Saya memang suka gila kuasa macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi yang dikasihi yang berbahagia Dr. Mazhar. Saya nak tanya sikit yang berkenaan dengan interface dialog, kerana kita pun memahami yang dialog antara agama adalah satu medium yang bagus untuk kerja-kerja pengumpulan, kerana kalau kita buat program macam ini pun non-Muslim tak dapat nak dengar keindahan Islam semua. Jadi bila buat dialog teragama, semua datang dan berpeluang memberi kefahaman pada mereka. Tetapi apa komen doktor apabila ini dilihat suatu medium pluralism dan juga kalau macam Hidayah Center, kalau macam IPSI, apa tu, IDT dan sebagainya, pertubuhan-pertubuhan dakwah dan Muslim dibuat, akhirnya betul pluralism dan juga dituduh jauhlah sebagainya. Terima kasih. Okey, saya jawab respon. Ini salah satu daripada sindrom yang kita ada. Bila kita dialog, orang yang pergi dialog tu dia akan dianggap sebagai pluralis. Walaupun pluralism ini sebenarnya mempunyai definisi yang berbagai. Pluralism bukan bermaksud bahawasanya ialah macam-macam definisi. Tapi seorang yang boleh, kita bukan meninggalkan pendirian, tapi kita ingin mendengar apa yang orang lain bagi tahu. Bukan kerana kita nak iktiraf apa yang dia bagi tahu, tapi kita mungkin nak tahu. Dia kata kami tertekan dengan cara yang dia buat ini. Kita mungkin nak tahu hak dia. Lagikan Yahudi pada zaman Umar bin Khattab dapat mengadu masalah mereka. Pada zaman Nabi mereka dapat mengadu masalah mereka. Untuk kita dengar masalah mereka. Dan kita masalah bila apa sahaja, saya buat contoh, ini bukan saya sokong Bible dalam bahasa Malaysia. Tapi kenapa kita takut? Okey, kita tak ada Bible dalam bahasa Malaysia, is okey. Tapi kenapa kita takut Bible dalam bahasa Malaysia? Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Kata mereka. Nanti budak Melayu terbaca Bible masuk Kristian. Daripada kecil duk baca Quran tak kuat-kuat Islam. Sedangkan dalam Bible tu punya banyak contradiction. Tengok Dr. Zakir Naik yang Didat cakap. Bahkan kalau siapa baca Bible dia akan tahu tidak seimbang sebahagian itu. Tak menambahkan. Tapi kita takut terbaca. Macam mana pula kalau kita tanya, kenapa Bible dalam bahasa Inggeris? Kenapa kita biarkan anak-anak kita belajar English? Nanti dia terbaca Bible dalam bahasa Inggeris. Kita juga sama ada haramkan Bible dalam bahasa Inggeris ataupun haramkan anak kita belajar English. Kemudian kita akan buka internet, ada pula sana Bible dalam berbagai bahasa. So kita tak habis-habis dengan berperang dengan diri kita sendiri. Padahal patutnya tokoh-tokoh masuk tu dia dialog antara agama. Zakir Naik buat, ramai orang buat, kawan awak bagi tahu kritik Quran, orang ni kritik Bible, kemudian orang dapat satu comparative study yang baik. Dan ramai puluhan ribu orang masuk Islam kerana perbahasan Bible yang dibuat oleh tokoh-tokoh Islam. Tapi kita ketinggalan. So kita salahkan orang. Saya bukan ceramah dalam TV media ni kena upgrade kan sikit. Golongan penceramah ni ada sebahagian kita mungkin, kita semua ni, jangan duk fikir nak buat lawak apa je bagi orang suka. Kena ada fakta. Ini generasi baru yang mungkin sebahagian orang suka, tapi generasi yang berfikir, mereka banyak persoalan yang mereka tanya. Dan saya ingat kita kena ubah corak berfikir ini.
agama ini kadang-kadang bila dikontrol sangat, dia tak produktif. Ada orang dia kontrol, dia nak macam cara dia. Anak-anak orang Islam di barat, mereka lebih kuat kadang-kadang dengan Islam mereka. Bukan kerana mereka tak boleh baca Bible, tapi kerana mereka diberikan otak yang mampu menganalisa antara yang baik dan yang buruk. Sekali kita cakap tentang generasi ulul albab, yastami'unal qaul yattabi'una ahsana, mendengar perkataan dan mengikut yang baik. Tapi sekarang kita takut anak-anak kita dengar. Sebab itu kita takut. Hatta dalam isu macam-macam lah. Lepas ni kita akan dengar macam-macam isu. Setiap orang akan bangkitkan satu isu demi satu isu. Takut itu. Okey, saudara kita berdiri lama. Assalamualaikum. Saya Firdaus. Saya nak tanya doktor berkenaan dengan isu Syiah, tapi sebelum itu saya nak bagi latar sedikit. Bulan 5 yang lepas kan, ada satu debat ataupun satu perbualan antara Mehdi Hasan dengan Dawkins. So perbualan tu dia berkaitan dengan tentang keimanan. Ada apa? Dawkins dengan Mehdi Hasan. Okay. So saya melihat Mehdi Hasan UK. Ya, Yes. UK. Lepas tu dia membawa kepada satu debat panjang di Oxford. Kemudian Mehdi Hasan boleh dikatakan mendapat vote yang tinggi. Tapi itu di wilayah sana. Sebab perdebatan itu adalah perdebatan tentang persoalan terorisme, keimanan dan tentang Islam. Tapi saya melihat di wilayah sini ada problematik sikit, terutama di Malaysia yang multicultural. Kerana pendefinisian ataupun konteks agama itu tidak berdiri sendirinya. Agama bukan tentang iman saja, tetapi dia berlatarkan ataupun dia bersengir dengan hal-hal yang bersifat sosial. Misalnya dalam konteks kita memberi makna terhadap Melayu, Melayu itu didefinisikan harus beragama Islam, begitu. Maka ini juga memberi problem, memberi masalah apabila ada dasar-dasar yang dibuat oleh negara ini yang lebih tertumpu kepada Melayu. Dalam hal yang sama, Melayu ini Islam, begitu. Maka akan terlihat satu kesenjangan sosial antara yang Islam dan bukan Islam. Misalnya di IB misalnya, maka orang Islam akan merasa bahawa Melayu dalam arti kata yang lain adalah Islam, itu lebih superior. Maka akan melihat bahawa kuasa Melayu itu lebih tinggi daripada kuasa yang bukan Melayu. Maka bagaimana saya melihat Syiah di sini adalah apabila pertentangan terhadap hal-hal yang melawan kepada kuasa-kuasa pemerintah ini adalah mungkin sahaja banyak idea ini daripada kita Syiah, misalnya Asghari Jenia, misalnya Ali Syarati, Muntada Mutahari. Dan saya tidak memikirkan pembacaan masyarakat rakyat Malaysia tentang Syiah ini adalah tertumpu kepada soal-soal fiqh atau soal-soal keimanan, tapi lebih kepada soal-soal perlawanan, misalnya perlawanan masyarakat terhadap Syah Pahlavi dahulu kan. Maka perlawanan ini adalah perlawanan masyarakat yang tindas dan masyarakat yang menindas. Dalam konteks ini yang menindas adalah bagaimana mereka yang menggunakan nama Melayu yang ditopang oleh agama ini kemudian dilawan oleh Melayu juga, tetapi yang tidak mahu satu keadaan agama itu diperadakan dalam konteks Melayu Islam. So isu Syiah pun saya melihat begitu juga. Saya tidak melihat dalam konteks perlawanan iman, tetapi adalah perlawanan terhadap penindasan dan yang tertindas antara Pahlavi, Marwan, begitu saya melihat. Apapun saya tanya kepada rambut yang cantik, mengingatkan saya pada Ruth Gullit. Mehdi Hasan, Hasan Mehdi adalah merupakan dia seorang debater Oxford, dan saya pernah attend dia punya debat. Dia, Tariq Ramadan dan beberapa orang lagi lawan dengan US
di Oxford Union, pasal dia orang ada sentiasa ada debat, dan masa tu saya juga ahli Oxford Union. Daripada Israel, daripada menteri daripada US, dan mereka debat tentang terorisme. Dan kemudian salah satu yang dibangkitkan itu ialah ditanya pada Mahdi Hassan bahawasanya saya ingat Israel, menteri Israel yang tanya dalam debat tu. Saya ingat macam Oxford Union tu patut dibuat juga di sini. Panggil semua speaker-speaker ni debat, tak kira tajuk apa pun. Semua orang datang, lepas tu boleh undi, keluar no yes kan. 3 kali buat penganjur gantung universiti. Itu kan lambang demokrasi. Okey. Tapi salah satu benda yang dibangkitkan ialah isu Syiah dan Sunni. Mahdi macam dalam keadaan tu dia jawab macam menarik jugalah. Bukan saya nak sokong Syiah, tapi nak cerita yang dia jawab. Mahdi kata, sesungguhnya saya adalah seorang I'm Syi'i, dan Tariq Ramadan and he's Sunni, and we can sit together. Kami boleh duduk bersama di sini untuk menghadapi kamu. So apa masalah? So ramai orang tepuk tangan lah. So kami tidak ada masalah, kamu yang ada masalah. Tapi saya rasa yang disebut tu mungkin betul dalam konteks di negara itu. Orang Islam ini di negara-negara bukan Muslim, ada Sunni, Syiah, mereka tak bergaduh. Saya tak tahu kenapa, tapi bila mereka duduk dalam negara mereka akan bergaduh. Kalau tanya saya from the theologian side, saya menyatakan Syiah adalah satu ajaran yang sesat. Itu pandangan saya. Satu ajaran yang sesat. Cuma apabila bagaimana orang nak deal dengan ni, kenapa saya juga bersetuju untuk Syiah bahaya dalam negara ini, saya akan pergi kepada poin lain. Kerana masalah Syiah apabila diwujud dalam negara-negara orang Islam, mereka tidak tahu untuk wujud secara harmoni. Di Pakistan berlaku pertempuran, pembunuhan. Di era hanya kerana orang itu namanya Abu Bakar dan Omar, dia dibunuh. Dan ini satu benda, orang-orang yang lunak dengan Syiah. Dulu Mustafa Sibai yang cuba buat takrib Sunni dan Syiah untuk mendamaikan Sunni dan Syiah, akhirnya gagal. Semua projek Masailut Taqrib Baina Sunnati wa Syiah, ada tesis doktorate yang dibuat dengan tajuk itu, gagal disebabkan kerana tidak sikap yang tidak dapat tolerance antara dua puak ni, yang sentiasa membawa kepada pergaduhan yang berakhir dengan pembunuhan. Dr. Qaradawi dia cuba buat satu ittihad ulama yang menggabungkan sunnah dengan Syiah. Akhirnya dia juga tak tahan dengan Syiah, kerana melihat pembunuhan yang dilakukan oleh orang Syiah di Iraq, di Iran terhadap Sunni dan di wilayah yang lain. So memang benar pada suatu sudutnya. Kalau saya masa duduk di Oxford, saya punya kawan, saya suka dengan dia, Dr. Misbahi saya sebut sini. Dia good friend. Dia saya ingat dia seorang mullah, dan dia selalu kita berdebat, berbahas. Dia membuat kajian tentang mysticism, tentang Ar-Rumi dan seumpamanya, dan saya dapat sebahagian maklumat tentang dia, dan juga tentang Ibnu Arabi. Dan kami selalu bertukar pandangan, kadang-kadang panas antara kami tiap hari, kerana dia seorang Syiah. Tapi dalam konteks scholars dia lain. Saya mungkin boleh membaca buku Ali Syarati ataupun Ayatullah Mutahari tentang politik, seperti mana kita juga mungkin boleh membaca pandangan Fidel Castro ataupun pasapa-pasapa yang dianuti oleh Che Guevara. Tetapi itu tidak ada masalah. Tapi itu bukan bererti maka saya telah menjadi Syiah. Saya telah sebut satu benda bahawasanya jika tongkat Ali dan kacik Fatimah adalah pelambangan kepada unsur Syiah di dalam perubatan Melayu. Tidak dinamakan tongkat Abu Bakar dan kancit Aisyah ataupun Hafsah, kan? Tapi jika kita makan kopi tongkat Ali, tidak berarti kita telah menjadi Syiah. Cumanya bagaimana isu ini nak ditangani? Ini adalah isu pemikiran, thought. Dan saya selalu kata isu pemikiran
hendaklah ditangani dengan pertama dengan dialog pemikiran. Dialog pemikiran. Dan itu mesti dikembangkan. Tapi dalam sebuah negara yang telah gagal untuk dialog pemikiran, maka benda-benda yang seperti ini timbul. Saya percaya tidak ada Syiah di Malaysia. Saya percaya tidak lebih daripada 5,000. Angka 300,000 hanya digembar-gemborkan oleh seorang lelaki yang tidak dikenali, yang saya rasa dia juga mempunyai unsur Syiah dalam kepalanya, seperti mana gurunya Syiah, dan dia juga demikian. Dia gempurkan, maka kerajaan kelang kabut dengan angka ini. Kemudian dia bangkitkan isu Syiah, isu yang remeh-temeh, Syiah kahwin mut'ah dan seumpamanya. Kita bersifat adil. Kahwin mut'ah mansukh, tidak ada. Tetapi tuan-tuan, kita tak boleh kata kahwin mut'ah ialah satu perkara yang jijik dan kotor. Kita tak boleh kata. Kita kata mansukh, dimansukhkan. Sebab apa? Walaupun Syiah kita tak terima, kerana pernah pada satu zaman masa Nabi mengizinkan kahwin mut'ah, dan kemudian dimansukhkan, dibatalkan. Adakah kita nak kata Nabi pernah mengizinkan perkara yang jijik dan jelek pada satu masa? Walaupun Syiah tak betul, tapi the way you lawan benda tu juga tak betul. Katakan mut'ah tak boleh, tapi mut'ah yang jijik ialah mut'ah seperti yang dibuat di Iraq dan di Iran, yang menghampiri macam pelacuran. Tapi mut'ah itself adalah satu benda yang dibenarkan pada satu masa, kemudian telah dibatalkan. Ini sarjana yang perlu bercakap. Akhirnya kalau bukan sarjana yang bercakap, macam itulah. Nanti ada Syiah grade C, grade B pula. Ini saya rasa kita dah, kerana banyak perkara tak ditangani oleh scholars. Isu ini teologi. Kerajaan, ini nak cakap politik ni, kerajaan ia menguruskan perbezaan di antara rakyat dengan cara yang bijaksana. Scholars, theologians menangani masalah pemikiran di pentas-pentas akademik yang seperti ini. Tapi apabila kerajaan mana-mana saja dia nak jadi semua, dia imam, dia syekh, dia semua, bawa pula mamat mana mari, ini akan menjadikan kelang kabut. Silakan saudara kita. Okay, saya Fahmi dari UTM. Saya yakin bila bercerita tentang toleransi ni sudah tentu ada batas. Apa dia? Sudah tentu ada batas ni. Sebab kita memang akan dapat tindakan. Saudara jawab sikit daripada mikrofon. Okay. Saya yakin bahawa toleransi antara agama sudah tentu ada batas lah. Jadi soalan saya dua, pertama nak minta Dr. Ulas tentang isu Komangor dan juga gagasan hak asasi manusia. Itu soalan pertama saya. Soalan kedua saya, sejauh mana penting ini kita mempertahankan undang-undang yang menjaga kepentingan Islam, terutama dari daerah-daerah agama lain. Setiap orang ada budaya dia. Toleransi tidak bermaksud kita menerima semua benda yang salah. Orang nak kahwin lelaki dengan lelaki, takkan kita nak terima dalam budaya kita. Ia satu perjuangan yang tak akan berjaya. Saya dah cakap dengan dia orang hubungi saya tak berjaya. Ini benda yang stupid lah. Lawan bagi amat tak berjaya. Takkan ada orang nak izinkan kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dan kadang-kadang mereka ni, saya pernah attend sekali yang dibuat di UK, yang golongan ni kan, LGBT ni. Dia kata kadang-kadang dia pun tak faham budaya. Dia kata kita pergi ke negara Arab tak ada masalah. Lelaki cium sama lelaki dia khadap ramai. Di UK masih lagi ada masalah. Sebenarnya ya ke? Dia kata bila jumpa dia tunjuk cium. Kan orang Arab kan? Itu bukan cium seksual punya cium. Itu budaya, dia letak pipi je, bunyi je. Jadi dia pun tak faham kadang-kadang apa yang berlaku dalam masyarakat orang lain. Kita tidak mengiktiraf benda yang bercanggah dengan dasar-dasar kita. Cuma toleransi mungkin boleh diterjemahkan dalam benda yang lain. Macam mana kita nak menangani pandangan itu? Adakah dengan cara saya menyuruh mereka ditangkap dan dibakar?
ataupun kita membawa mereka kepada satu dialog peradaban yang mana mereka tak akan boleh menjawab segala persoalan yang kita kemukakan. Bawa dia naik ke atas pentas, maka tokoh-tokoh human rights Muslim akan jawab pandangan human rights mereka. So kita ada banyak lawyer jawab pandangan-pandangan yang bernas. Itu toleransi dalam erti kata mereka nak freedom of expression. So our express your ideas. Tapi biar orang dengar, tapi orang nak menilai kerana ada idea imbangan yang dia buat. Ini masalah dalam negara ini juga kadang-kadang. Bila dia support satu idea, dia tak benarkan idea yang lain bangun, terutama di dalam agama. Saya bukan percaya kepada free market, tapi kadang-kala dalam masyarakat hari ini kerajaan tidak boleh lagi mengawal maklumat rakyat. Semua orang akan dengar macam-macam. Orang mungkin akan jadi liberal, akan jadi atheist, agnostik, macam-macam mereka akan jadi. Sebab apa? Sebab mereka mungkin bukan kerana ada tok guru, tapi mereka berguru dengan internet. Satu orang, saya ingat seorang kawan masuk Islam, dia masuk Islam masa saya di UK dengan saya. Saya kata macam mana awak masuk Islam dan kemudian awak belajar di mana? Kita sibuk banyak-banyak dia masuk. Dia kata dia ada ustaz Google. Jadi dia akan pergi ke situ dan orang akan macam-macam orang akan cari maklumat. Mungkin betul, mungkin salah. Ini datangnya peranan orang-orang yang letak di ni yang mesti terdiri pada orang cerdik pandai. Bukan orang telur ayam grade C, grade D ni. Orang cerdik pandai yang apabila bercakap sesuatu yang membangunkan pemikiran. Sesuatu yang dapat orang lain saya akui kita punya framework negara kita ialah Islam. Tetapi Islam kita dia tidak macam Arab Saudi ataupun dia tidak macam Kuwait ataupun macam Bahrain. Kita mempunyai satu persekitaran yang tersendiri. Maka kita punya approach juga hendaklah berbeza yang dapat menangani perasaan generasi baru yang mahukan penjelasan bagi pada semua perkara yang dibangkitkan. Dan kerajaan kena ingat, kejatuhan kuasa-kuasa politik kebanyakannya kerana tidak tolerance. Dan mereka akan kekal apabila mereka tolerance. Terima kasih banyak. Ada banyak soalan, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Datuk, satu soalan. Sejauh mana Prof. Datuk melihat isu Islam dan hubungan antaragama ini dapat direalisasikan di Malaysia? Memandangkan antara Islam dan hubungan antara mazhab dan berbagai aliran sendiri pun terdapat banyak konflik di Malaysia lah khususnya. Itu saja, sekian, terima kasih. Kita kena ada golongan yang matang untuk berdialog antara agama. Saya tahu, saya bukan ada setengah pihak berusaha nak buat dialog dengan Kristian. Belum buat dialog, orang dah buat demonstrasi. Di Penang beberapa tempat, kalau saya boleh sebut, saya hadir, saya tak tahulah sejauh mana saya dengar, Dr. Mujahid buat cuba dialog antara agama. Setiap tempat, restoran yang dia pergi apa, semua orang buat demo. Kata nak jadikan orang Islam Kristian, baru nak dialog. Kenapa sentiasa bila kita dialog kita rasa kita kalah? Quran kata wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dan kita tak faham. So kita kena wujudkan bila generasi baru muncul dengan matang, saya ingat mereka insya-Allah akan dapat mewujudkan suasana. Kita semua kena bekerja, bercakap soal kita nak pertahankan Islam, tapi kita nak Islam dipertahankan dengan hujah, bukan dengan kuasa semata-mata. Sehingga manusia menerimanya dengan hujah dan tidak alasan di sisi Tuhan untuk dia menolak agama ini. Bukan kita kata awak mesti terima kerana ini negara kami. Tak. Kerana ini adalah hujah. Kitab yang diturunkan oleh Allah, hudan yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dia furqan, pembeza antara yang benar dan yang salah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelab pertilah Datuk, kelab perti UKM. Ada dua soalan yang diajukan kepada kelab perti berkaitan dengan agama, dan soalan ini diajukan oleh non-Muslim. Yang
Pertama soalan berkenaan dengan pertamanya soalan daripada orang India, mana student Indian bertanyakan berkenaan dengan dalam konteks Malaysia berkenaan dengan sembelihan kurban, yang mana masyarakat Islam di sini menggunakan, maknanya melakukan ibadah korban dekat lembu. Jadi ia ada sedikit banyak menyumbang kepada isu berkaitan dengan agama. Sebab orang dia mengiktiraf lembu sebagai simbol agama. Soalan yang kedua berkenaan dengan simbol Roba'ah yang mana diajukan oleh Chinese. Dia bertanyakan adakah simbol Roba'ah itu daripada Islam ataupun hanya simbol kepada kesatuan ataupun solidariti. Roba'ah ni tak ada. Ini semua baru-baru ni je dia orang buat. Tidak termasuk dalam rukun iman dan juga tak termasuk dalam rukun Islam. Siapa nak minat dia buatlah kan. Cuma tentang ibadat korban, kalau dia tak makan lembu, kemudian dia nak paksa kita pun tak makan lembu, susah macam tu. Nanti kita akan ada pula nanti orang yang veggie, yang kesian kepada binatang, semua haiwan kita tak boleh makan. So awak tak makan lembu, itu agama awak. Kenapa awak nak masuk campur tentang ni? Takkanlah awak nak rasakan masa kita sembelih lembu, sembelih Tuhan awak. Dan saya rasa, kerana dia kata apa yang mengganggu dia. Kalau dia kata ganggu kerana dia tengok, dia tak payah tengok. Tapi saya sebut, kalau semua benda nak di-standardizekan, mungkin kes ni berlaku sebab hari itu ada orang pergi sembelih di sekolah. Dan itu pun mungkin tak apalah, boleh dibincang lain lah kan. Mungkin tempat yang sesuai, tak mau bagi pelajar tengok ke apa. Okey, itu tempat awam yang dikongsi bersama, boleh bawa ke masjid. Saya pun itu tak apa, itu. Tapi saya dah sebut benda yang sama. Jika sekiranya kita ingin menghormati bahawa tempat awam tak boleh digunakan untuk aktiviti agama yang mengganggu penganut agama lain. Jika itu kita sepakat, maka antara benda yang kita kena buat, kita tak boleh benarkan jalan raya digunakan untuk pelarakan agama. Sehingga jam jalan kerana nak angkut ataupun nak angkat berhala ataupun seumpamanya. Tidak boleh jalan raya digunakan untuk menghempas kelapa, kerana itu jalan awam. Standardiskan benda ni. Jadi orang Islam sembelih di masjid, jika nak berimpun di kuil. Jangan naik atas jalan raya. Kerana saya akan stop. Saya bukan nak pergi kuil, saya mungkin nak pergi rumah pak saudara sebelah sana. Kenapa orang dia persalahkan ini tidak seimbang. Tolerance bukan bermaksud kita mau orang tolerance dengan kita tak tolerance dengan orang. Mesti give and take. Awak nak orang tolerance dengan awak kena tolerance juga dengan orang lain. Okey, last. Saya tak larat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sudara Rahman. Saya nak ada soalan berkaitan dengan toleransi dan keadilan antaragama. Dan Tuhan kita mengiktiraf kebenaran agama lain, tapi kita mengiktiraf kebenaran mereka, tapi tidak mengiktiraf kebenaran mereka. Tapi kalau kita lihat dalam konteks pembinaan pusat ibadah dalam kita yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dalam perlembagaan, tapi mengaku ada pembinaan Calvary Convention Center yang merupakan gereja terbesar di Asia Tenggara. Padahal negara kita adalah majoritinya orang Islam, yang di mana gereja tersebut boleh memuatkan 5,000 orang sekaligus dan mempunyai keluasan besar. Kalau ikutkan fakta, jumlah ataupun peratusan orang Kristian di Malaysia adalah bawah daripada 10%. Soalan saya, adakah ini adalah toleransi antara agama dan adakah ini adalah kumpulan keadilan yang disuruh dalam Islam? Terima kasih. Tuan, ini adalah seorang pentadbiran dan keselamatan awam.
Kalau kita beli satu tanah besar, kemudian kita buat bangunan kita di atas tanah kita, kalau satu pihak nak kata tak boleh awak bina benda ni, kita nak kena bagikan argument yang cukup. Not just simply kerana saya rasa tak selesa kerana awak buat besar rumah pada saya. Awak bukan Muslim, kenapa awak nak buat besar rumah pada saya? Ini negara Muslim. Ini juga nak kena satu justifikasi yang kuat. Saya tahu ramai orang tanya, tapi saya kata kita kena bagi itu justifikasi yang kuat. Kalau awak bina ni akan berlaku pergaduhan, umpamanya. Tapi kerana kita rumah kita kecil, kalau satu rumah non-Muslim mai, kamu dia buat besar rumah, kita kata no, awak tak boleh buat. So kita nak kena, supaya kita jangan orang akan nampak kita tidak adil, kan? So kalau dia kata boleh larang, tapi carikan justifikasi yang benar dan diterima. Boleh benar dan diterima. Dan saya kita kena besarkan ruang fik. Kita sentiasa sekarang ni macam nak bergaduh ni. Padahal kerja kita berdakwah. Kita kena dakwah dia. Bangunan yang tinggi 50 tingkat milik non-Muslim, kita kata tengok dia orang semua kaya. Kita tak perlu cari duit untuk buat satu lagi bangunan 51 tingkat bagi kita potong bangunan dia. Tapi kita perlukan wang yang cukup dan pendakwah yang bijak yang boleh mengislamkan tuannya, maka bangunan itu jadi milik orang Islam. Kalau sekiranya satu daripada banyak ni zakat buat beli kereta, beli apa ni, buat projek ni tokoh-tokoh utama, ahli-ahli korporat ni, kita sampaikan Islam kepada dia, biarpun kata belanjanya tinggi 1 juta 2 juta, tapi kalau dia masuk Islam, banyak masalah dapat diselesaikan. Kita tak buat, so kita tak bergerak untuk dakwah, kita sedang cari ruang untuk konfrontasi. Dan ada orang mengambil kesempatan, dia jadi famous kerana dia juara konfrontasi ni. Dia boleh pergi bakar bendera apa, bakar, dia jadi famous. Dakwah tak berjalan. Adakah dengan kita buat ni maka orang semua pakat masuk Islam? Tak. Suasana permusuhan muncul. Kristian tidak ada kerajaan dalam negara ini, tapi macam mana tiba-tiba kita kata dia boleh ramai orang terpaut hati dengannya? Saya pernah tulis tentang artikel bagaimana wanita yang menganut Kristian itu, yang dia pergi ke pejabat zakat tak dapat-dapat, kemudian sekali orang Kristian ajak dia pergi ke gereja dan terus dapat bantuan, lalu dia pergi hadir kepada semua program Kristian. Saudara mungkin boleh berlakon menjadi orang miskin, pergi ke pejabat zakat, bagi tahu saudara susah, dan saudara tengok bagaimana layanan yang saudara dapat. Dan saudara berlakon pada hari berikutnya sebagai orang yang ingin membayar zakat, bagaimana layanan yang saudara dapat. Selalu kita konfrontasi, kita bercakap benda kecil. Dari dulu saya kata, bila kita sembelih korban ataupun akikah, kita keluarkan fatwa. Tak apa, saya bukan nak berbalah masalah mazhab. Sibuk kita dengan satu pandangan, tak apalah itu pandangan mazhab. Banyak lagi pandangan mazhab yang lain. Tak boleh non-Muslim makan daging korban ataupun daging akikah. Itu pandangan mazhab. Fatwa banyak international yang kata boleh makan, selagi mereka bukan musuh Islam boleh makan. Jadi kalau mari kenduri rumah kita, kita panggil kenduri, okey makan ayam saja, ini tak boleh makan. Kalau orang kampung takut nanti termakan. Kita sembelih lembu sebelah rumah kita, dia pun tengok, oh masak apa Haji? Oh ni masak sikit. Dia pun meleleh air liur nak minta, dia tak bagi dia. Tak boleh, minta maaf lah, ini Islam punya sembelih. Benda seketul daging itu kita pertahankan kerana pandangan fiqh kita. Sedangkan banyak kaul mazhab-mazhab yang lain, mazhab ahli sunnah wal jamaah ke semuanya yang membenarkan. Tetapi kita telah membiarkan mungkin ratusan hektar, jutaan tanah yang pergi tanpa kita bertanya apakah hukumnya. Orang yang Alibaba-kan semua projek-projek yang dia dapat, yang menjadi harapan untuk memberikan kekuatan ekonomi kepada masyarakatnya, tidak kita keluarkan fatwa tentang mereka. Kita sibuk dengan fiqh tempelan ini dan berbalah dalam masalah yang kecil-kecil ini, dan kita meninggalkan tanggungjawab kita untuk berdakwah kepada orang-orang bukan Muslim dalam negara ini. Datang pula ustaz-ustaz ni cakap masalah kecil.
kecil-kecil yang tak ada kerja. Masalah arash lah, tak arash lah, itu kerja. Lepas tu dah lah orang Islam tak cukup, kafir kau orang pula, kafir orang tu, kafir orang ni. Lepas tu kafir pula grade C dengan grade B. KDN pun pilih lah, janganlah pilih yang mangkap sangat. Mudah-mudahan Tuhan rahmati. Terima kasih banyak. Kalau lagi lama saya duduk di mikrofon ni lagi meracau. Terima kasih banyak semua pihak penganjur dan semua yang sudi mendengar pada malam ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Terkasar bahasa, minta maaf saya bergurau, anggaplah bergurau yang dimaafkan. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan berikan kekuatan untuk kita berdakwah dan menyampaikan risalah Islam ini kepada umat manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.